Wasiat ni bila dah sampai waktu dia kan, orang tu dah rasa dia pun penyakit dia dah teruk apa semua, dia boleh panggil orang untuk dengar, untuk jadi syahid, untuk jadi hutang wasiat sebelum faraid. Betul, hutang dulu, bayar hutang dulu. Sepakat ulama, hutang wajib, kemudian wasiat. Wasiat adalah perkara terakhir sebelum pembahagian harta faraid kalau ada wasiat. Jadinya dia boleh panggil orang untuk jadi syahid ataupun untuk jadi saksi. Sepatutnya kalau hutang tu diketahui, tak wajib tulis dalam wasiat. Tetapi kalau hutang tu hanya dia seorang yang tahu, maknanya dia berhutang dengan orang. Tak ada siapa tahu hutang tu. Dalam hal ini, wasiat yang hendak ditulis tu adalah wajib. Wajib menyatakan hutang dia dengan orang tersebut supaya harta orang tersebut tidak hilang. Orang berhutang dengan kita pun sama. Kalau tak ada orang tahu dan kita nak harta tu, kalau kita dah halalkan tak apalah. Dan kalau kita masih lagi nak menuntut, tak ada orang tahu, kita kena tulis dalam wasiat kita, orang ni berhutang dengan aku dan hutang ini dah jadi waris, dah jadi milik anak-anak dia lah nanti, pusaka nanti. Milik waris dia lah nanti hutang tu. Hutang pun boleh diwarisi. Hutang tu perlu dibayar juga. Kalau dah orang tu tak ada, kerana hutang ni milik dia sewaktu dia meninggal, maka dia dah jadi milik waris-waris pula. Kita perlu pergi bayar kepada waris-waris tu. Sampaikan, kerana hak perlu disampaikan. Perlu disampaikan kepada pemiliknya. Kita berhutang dengan si mati, kita tetap perlu bayar kepada si mati. Maknanya waris si mati akan menerima lah. Ataupun dalam kes yang sebaliknya, orang lain berhutang dengan kita, orang tu mati juga, anak-anak dia kena tahulah yang dia ni berhutang dengan kita. Sepatutnya sebelum dia mati tu dia wajib tulis wasiat yang mana dia ni berhutang dengan kita. Sebelum mereka bahagi harta pusaka tu, mereka kena selesaikan dulu hutang kita. Ataupun mereka bahagikan pusaka, mereka keluarkan hak kita tu daripada harta pusaka untuk disampaikan kepada kita nanti. Ustaz, kalau waris menuntut daripada waris yang dah meninggal, Kalau tak maksudnya ada bukti, tak boleh juga nak buat hukum. Sebab tu ulama kata wajib menulis wasiat bagi orang yang mempunyai hutang dengan orang lain. Wasiat tu hukum dia wajib. Maknanya dia mati tak tulis wasiat, berdosa. Sebab akan berlaku perkara macam ni lah. Perkara yang macam Cik bagi tahu tadi. Dan hak orang lain tu kalau betul dia berhutang, maknanya hak tu dah hilang. Tak boleh buat apa dah hak tu. Hak tu, sedangkan hak tu duit orang. Dan duit orang ni kalau betul dia berhutang, dia jatuh kepada waris-waris, waris-waris makan harta haram jugalah. Jadi kita tak tahu perkara yang sebenar. Tapi kalau anak-anak tu jenis warak berhati-hati, dia bagi sajalah harta tu. Kerana kalau dia hilang harta tu di dunia, Allah SWT Maha Adil. Di akhirat sana, Allah SWT Maha Adil, buat apa nak pening kepala kan? Ya, perlu ada kalau dalam zaman sekarang ni lawyer lah ataupun anak-anak dia, dia panggil semua anak-anak dia, mereka tu boleh jadi saksi lah. Panggil semua anak-anak dia tu, dia cakap dia nak bagi wasiat, anak-anak dia semua ada kat situ, maknanya waris-waris dia. Dan mereka ni semua boleh jadi saksi lah di depan lawyer nanti. Ataupun panggil lawyer terus. Ada masalah lah tu, itu dokumentasi tu boleh lakukan ikut zaman kita sekarang ni lah. Dan kalau kita nak, kita rujuk kepada ayat 181 tadi, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ayat ini sebenarnya Allah bercakap tentang orang yang mendengar wasiat. Siapa yang datang menjadi saksi, kemudian si mati ni pun bagi tahu, aku nak wasiatkan gini 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 gini. Biasanya pemberi wasiat ni dia tak tulis dah, dia bagi tahu, kemudian orang tu yang tulis. Yang dengar ni Allah sebut situ, faman baddalahu, sesiapa yang menukarkan. Contohnya si mati kata, aku nak wasiatkan rumah ini kepada si fulan yang namanya begini begini begini. Kemudian dia tulis nama orang lain. Itu Allah guna perkataan baddala, menukar. Dia tukar nama orang lain. Ataupun dia tukar jumlah. Contoh si mati bagi tahu 1/8 ke kan, 1/5 untuk si fulan. Dia pun tukar, dia ubah sikitkan ke, dia tambahkan ke. Sebab si mati dah tak tahu dah apa yang dia tulis. Sama ada dia ubah jumlah ataupun dia ubah nama. Allah sebut dalam ayat Al-Quran ni, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosa tersebut hanya menjadi milik yang mengubah tu sahaja. Dosa tersebut tidak terikat kepada si mati tadi. Kemudian ayat seterusnya, faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Penulis wasiat tu juga kiranya dia ni takut pada kezaliman si pemberi wasiat. Pemberi wasiat pun kadang-kadang zalim juga. Contohnya ibu bapa, mereka paling bimbang jika harta mereka ni dapat kepada waris-waris yang lain selain daripada anak-anak. Betul tak? Selalunya begitu. Cuba acik-acik akak-akak tadabbur balik ayat Al-Quran 180 tadi. Asbab nuzul dia ada tak persamaan antara kita dengan masyarakat jahiliah dahulu? Sama je. Jadi di sini hikmahnya, cuba tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita fikir balik, kita tadabbur kan, kita fikir balik.
ayat dah jadi ayat mansukh. Maknanya ayat telah dibatalkan. Kenapa Allah masih letak dalam Al-Quran? Kalau ayat tu dah dibatalkan, kenapa Allah masih letak dia dalam ayat Al-Quran? Sedangkan ayat faraid dah jelas di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Tapi kenapa Allah masih kekalkan surah Al-Baqarah ayat 180? Kenapa kakak-kakak? Cuba fikir. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu wujudnya persamaan antara masyarakat jahiliah dulu dengan zaman kita sekarang. Boleh-bolehnya kita nak anak-anak sahaja dengan isteri sahaja ataupun anak-anak dengan suami sahaja Betul tu. yang menerima harta pusaka kita. Betul tak apa yang kau cakap ni? Betul. Ha. Sebab itu kita duk fikirkan pasal macam mana nak hibahkan pada dia orang. Itu yang timbul perkara hibah, macam-macam timbul. Wasiat, hibah, sebelum mati lagi mereka dah susun harta ni perlu pergi kepada siapa, harta ni perlu pergi siapa. Dan ini semua adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kerana Allah sebut dalam ayat faraid wasiyatan minallah. Lepas tu ayat faraid nombor 11, nombor 12 kan. Nombor 13 dia bukan ayat faraid, tapi Allah sebut tilka hududullah. Ayat faraid yang Allah sebut dalam ayat 12 dan 11 tadi, kesemua tu adalah hudud-hudud Allah. Hudud ni maknanya sempadan Allah. Kamu tak boleh sentuh, kamu tak boleh jangkaui sempadan ini. Tak bolehnya kamu ubah, kamu langkah dan sebagainya. Ini adalah sempadan Allah. Wa man yata'adda hududallah, siapa yang melangkah menjangkaui had-had Allah, sempadan Allah ni. Ayat 13 menakutkan kerana Allah sebut khalidan fiha, tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya. Maknanya bukan main-main. Kita nak adjust ini untuk anak-anak aku sahaja, ini untuk isteri aku sahaja, kita nak adjust waktu kita hidup kan. Kalau kita adjust tu kerana kita tak percaya kepada faraid, yang mana hukum faraid ini telah memberi hak kepada pemiliknya dengan sempurna, maka kita berdosa. Walaupun kita kata hibah dan sebagainya. Hibah tu tak betul kerana kita buat perjanjian tu sebelum kita mati untuk dilaksanakan selepas kita mati. Sebenarnya harta kita selepas kita mati dia dah jadi pusaka secara automatik. Segala perjanjian sebelum tu dah terbatal. Kalau kita niatkan harta tu supaya tak masuk dalam faraid nanti, tak betul lah walaupun memudahkan. Kerana